Kadang-kadang persekitaran itu yang main peranan walaupun belum lagi mulanya komunikasi di antara pelanggan dan juga pembeli, tetapi kalau keadaan tu selesa, dia mewujudkan satu perasaan yang macam kita nak lama berada di kedai tersebut. Dan kadang-kadang tak nak beli pun kita jadi nak beli. Jadi bagaimana peniaga-peniaga nak mewujudkan keadaan yang kondusif untuk pelanggan? Itu yang menjadi cabaran kepada anda di luar sana. Tak nak beli pun jadi nak beli tu bahaya tu. Betul. Tak nak beli pun jadi nak beli. Itu Sebab dia. selesa, cantiknya kedai ni. Kan? Yep. Okey, itu dia. Seterusnya, kita nak kongsikan baru-baru ini juga pelbagai cerita yang berkaitan dengan bagaimana sumber air kita. Kan, dengan pencemaran sungai yang kita tidak tahu adakah cukup untuk menghasilkan sumber air mentah yang bagus, yang baik, yang boleh digunakan untuk semua. Dan bagaimana untuk melestarikanlah keadaan air bersih ni. Ya. Tanggungjawab kita sebenarnya bukan kita melihat kepada tanggungjawab hanya satu pihak sahaja, tetapi bagaimana pihak ini menyelesaikan dan juga memberi beberapa alternatif lain untuk membantu melestarikan air bersih yang mana itu merupakan tanggungjawab kita bersama. Jadi kita ingin bersama dengan Encik Muhammad Syahir Muhammad Adnan, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hello, Assalamualaikum Encik Syahir. Waalaikumsalam, Anim. Okey, Encik Syahir. Kita bercerita dan juga nak memperkenalkanlah kalau mungkin ada yang belum lagi dengar tentang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Mungkin sedikit sebagai mukadimahnya dan perkongsian untuk kita lebih tahu apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Silakan. Baiklah. Jadi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau singkatannya SPAN adalah sebuah badan kawal selia dari sudut teknikal dan juga dari sudut ekonomi yang berperanan untuk menyelia dan mengawal selia seluruh perkhidmatan bekalan air dan juga pembentungan di Semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. Kita di SPAN, kita mengawal selia perkhidmatan air ini berdasarkan akta yang khusus yang dinamakan sebagai Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 atau Akta 655. Okey. Jadi kita di SPAN, saya ingin utarakan peringkat awal ini. Kita di SPAN, kita tidak mengawal selia sumber air di negeri-negeri kerana di bawah Perlembagaan Persekutuan itu sendiri, sumber air di negeri-negeri ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, baik. Ya. Teruskan, silakan. Dan di bawah, bila ianya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, ianya dikawal selia oleh Badan Kawal Selia Sumber Air. Contohnya di Selangor, ianya dikawal selia oleh Lembaga Urus Air Selangor, LUAS. Dan kerajaan negeri ini bertanggungjawab untuk memastikan kekalan air ini cukup, sumber air ini cukup untuk tujuan pertanian, untuk tujuan alam sekitar. Yang paling penting untuk kegiatan domestik lah untuk pengguna-pengguna di seluruh Malaysia. Okay. Dalam erti kata lain SPAN ini mengawal selia, skop kita adalah mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan dari air terawat di loji rawatan air hinggalah ke pipe-pipe di rumah. Baik. Kita juga difahamkan Encik Syahir bertanggungjawab untuk memberi pendidikan tentang isu pencemaran air dan bagaimana untuk melestarikan air bersih ini yang itu merupakan tanggungjawab bersama. Apakah yang dilakukan tindakan maupun perkongsian yang dilakukan sebagai salah satu untuk mendidik kita semua sebagai rakyat Malaysia yang dikongsikan oleh Encik Syahir? Silakan. Jadi penumpuan inisiatif saya selaku pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna adalah yang pertama untuk memperhebatkan lagi penggunaan produk-produk cekap air. Kita di SPAN kita memperkenalkan skim pelabelan produk cekap air di mana ianya boleh digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk menjimatkan air. Jadi kita ada produk-produk ni, contohnya pili jimat air dan juga flush tandas yang ada 2 butang. So itu antara contohnya lah. Dan sebagai pengguna juga kita memperhebatkan lagi kempen-kempen jimat air. Contohnya apabila kita nak mencuci kereta sebagai contohnya ataupun menyiram pokok, kita perlu menggunakan baldi untuk menjimatkan air bukannya menggunakan hos. Dan kita juga boleh, antara contoh lain, kita boleh menggunakan air basuhan sayur tu untuk kita siram pokok. Dan akhir sekali, apa yang kita lihat juga, kita ingin memperhebatkan lagi kempen untuk menadah air hujan. Di mana air hujan ini boleh digunakan untuk aktiviti luar rumah lah. Okey, bagaimana dengan keadaan yang dikatakan seriusnya tahap pencemaran air di Malaysia?
Baiklah, sebelum saya bercakap tentang pencemaran air ni, Anin, saya adalah lebih elok untuk saya huraikan dulu berkenaan dengan sumber air di negara kita ya. Okey. Jadi air mentah di negara kita ni diabstrak sebanyak 80% daripada air sumber permukaan atau dengan nama biasanya air sungai lah. Dan daripada 80% itu daripada sungai dan lebih kurang 18% daripada empangan dan hanya 2% daripada air bawah tanah iaitu perigi. Jadi apabila kita lihat sungai ini apabila tercemar, ianya mengakibatkan 80% sumber ini terkesan. Jadi itu yang kita lihat contohnya di Selangor contohnya terdapat banyak penutupan loji rawatan air dan juga gangguan bekalan air tidak berjadual disebabkan oleh pencemaran. Dan berdasarkan statistik tahun lepas ya, menggunakan indeks kualiti air ini kita melihat kepada standard air sungai. Indeks ini mencatatkan kelas 1 hingga kelas 4. Kelas 1 ini bermaksud air sungai itu berada dalam keadaan semula jadi yang baik. Kelas 5 air yang tercemar teruk. Dan daripada statistik yang kita lihat, sebanyak 32 sungai di Malaysia sekarang ini berada dalam kelas 4 dan kelas 5, iaitu tidak boleh digunakan untuk tujuan pengguna lah di rumah. Ya. Okey, banyak sekali perkongsian dan pastinya ada ciri-ciri peranan ataupun apakah yang ingin disampaikan oleh pihak Encik Syahir sendiri sebagai kita pengguna, hak pengguna. Di akhir perbincangan kita ni pastinya kita nak tahu apakah yang pengguna perlu tahu dan pengguna perlu lakukan. Secara ringkas. Baiklah, sebagai pengguna saya ingin menasihatkan orang ramai untuk yang pertama sekali memperhebatkan kempen jimat air. Kita mahu agar kita rakyat di Malaysia mengurangkan penggunaan air. Sebagai contoh di negara maju, contohnya di Singapura, rakyat mereka menggunakan 141 liter per kapita sehari dan kita menggunakan 226 liter. Agak jauh, agak banyak. Jadi kita perlu mengurangkan perkara tersebut. Yang kedua, saya juga ingin menasihatkan agar semua rakyat Malaysia apabila melihat kepada pencemaran sungai boleh membuat aduan dengan cepat. Dan kepada pengguna-pengguna air yang menggunakan air, operator, kalau ada apa-apa aduan berkenaan dengan kepenggunaan, bolehlah membuat aduan kepada SPAN. Kita ada email kita aduan@span.gov.my. Baik. Kita ada Facebook kita, Twitter kita dan IG kita, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. So kita boleh reach out dan juga aduan semua boleh disampaikan di situ. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Syahir Muhammad Adnan. Sampaikan salam saya juga kepada warga SPAN. Kita harapkan yang terbaik di atas perkongsian ini melestarikan air bersih dan juga tanggungjawab bersama. Itu dia Muhammad Syahir Muhammad Adnan, ahli Suruhanjaya SPAN. Yang mana kita tahu penggunaan air ini sangat-sangat penting. Berbagai cara dan juga tips yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kadar penggunaan air. Ya, betul. Yang paling penting tangki kena ada lah. Betul. Lagi-lagi kat Selangor ni kan? Ya, betul. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan seorang selebriti. Ni bukan calang-calang. Dia dah bermula pada tahun 1996. Masa umur saya 4 tahun lagi. 4 tahun ke 96? 4 tahun. Tapi saya tengok movie yang pertama dia, senario the movie senario the movie. Tapi kita membesar melihat kepada cerita itulah. Tapi sekarang ramai melihat dia sebagai pelakon dan bukan penyanyi. Betul. Terutama generasi yang terkemudian ni. Tapi dia datang ke MHI ini nak menyanyi. Jadi siapakah selepas ini? Rashidi Ishak bersama kita.